Presiden PAS sudah mengatakan 2 hari yang lepas, saudara-saudara, menolong Israel, menolong, membantu menegakkan keselamatan bagi Israel di bumi Israel adalah haram sebagaimana haramnya negeri Israel. Ya, macam mana? Bagus, saya rasa pernyataan yang paling hebat yang pernah keluar daripada mana-mana pimpinan PAS. Apa juga yang berkait dengan negeri haram, negara haram Israel, haram. Tolong dia haram, berniaga dengan dia haram, membantu dia haram, mengundi 2 negara untuk menyelamatkan Israel dan Palestin, dua-duanya duduk kononnya seimbang antara satu dengan lain, haram. Saudara-saudara, itu dari segi hukum. Macam mana kita anggap? Kita setengah-setengah kita baca surat khabar, haram. Membantu Israel untuk mengekalkan keselamatannya adalah haram kerana negeri itu sendiri haram, negara itu sendiri haram. Kita baca satu lain begitu saja. Berapa orang yang menong? Berapa orang yang menong? Haram artinya dosa besar. Haram bukan dosa kecil, haram dosa besar. Mengiktiraf Israel dosa besar. Ikut apa yang disuarakan oleh Datuk Seri Hadi Awang, Presiden PAS, yang saya setuju dengan fatwa yang sedemikian. Apa implikasinya kepada kita? Haram, tak ada implikasi. Sebab itu anak-anak kita bertelanjang bugil naik basikal perempuan, pakai baju separuh nampak dada, tangan nampak, ketiak nampak, haram. Tapi tidak ada implikasi kepada kita. Kita redakan dia keluar, dia lalu depan kita, turun tangga, kita lalu depan ayah dia. Ayah dia tak tegur pun, ayah dia tak tanya pun, ayah dia tak nasihat pun. Macam mana? Isteri kita dah kahwin 37 tahun, masih lagi tak pakai selendang, masih lagi tak tutup rambut, haram. Tapi kita pasal implikasinya terlalu mudah, kita tak fikirkan itu. Implikasinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak termasuk dalam jiwa kita, haram. Pengalaman saya, pengalaman first hand, pengalaman tangan, mata, kaki, telinga saya semasa menjadi exco Hal Ehwal Islam di negeri Islam, 3 tahun 11 bulan. Saya nak sebut cabaran. Cabaran untuk kita menegakkan akhlak, akidah dulu, akidah syariah akhlak. Saya dalam PAS bergabung dengan DAP, lagi satu bergabung dengan PKR. Saya buat macam-macam tentang Islam ini. Tuan-tuan, setiap yang saya buat, terutamanya yang menyentuh nahi mungkar, menghalang arak, nahi mungkar, menghalang judi yang saya buat, nahi mungkar, menghalang berkembangnya rumah urut yang saya terlibat secara langsung, masuk dalam nahi mungkar, menghalang zina yang saya terlibat secara langsung, berkait dengan mungkar, nahi mungkar. Bahkan yang terakhir, menghalang orang-orang Islam daripada dikristiankan oleh orang Kristian, sudah tentunya mungkar. Siapa yang tak setuju? DAP tak setuju sama sekali. Bayang sebagai exco agama, nak buat ada sekatan, nak buat ada halangan, ada sekatan, ada halangan, ada sekatan, ada halangan. DAP hampir 100% Cina, ada sikit India. Sekarang ni dah ada Melayu. Calon-calon Melayu akan bertanding mewakili DAP untuk ditabalkan di negeri Selangor menjadi Menteri Besar Selangor, Menteri Besar DAP di Selangor. Satu lagi ialah PKR. PKR 40% bukan Islam, 60% Islam. Pun tak mau, pun tak setuju, pun menghalang, pun menyekat, pun memberi berbagai-bagai alasan. Yang saya pelik, bank ajaib, pimpinan PAS sendiri
macam DAP. Itu saya pilih. Pimpinan PAS hentam saya. Pimpinan PAS tak setuju dengan saya. Bahkan itulah di antara sebab Hasan Ali dipecat daripada menjadi ahli PAS. Ini ada kaitan dengan akidah, syariah dan akhlak. Saya dipecat. Tuan-tuan, satu hukuman yang paling zalim dikenakan kepada seorang manusia ahli PAS tak pernah berlaku dalam PAS. Saya dah cek negeri-negeri komunis, negara-negara komunis. Ini pun saya dah ulang 5-6 kali dalam ceramah saya, seluruh negara, dalam roadshow saya. Negara komunis pun sistem disiplin pertubuhannya, kalau mereka melakukan kesalahan, katakanlah melakukan kesalahan, yang pertama diberi amaran. Amaran ada dua bentuk. Satu amaran bertulis, satu amaran verbal, amaran oral. Amaran yang tidak bertulis, amaran mulut. Nombor dua biasanya digantung, suspension, gantung. Gantung keahlian, gantung pangkat, gantung kenaikan pangkat, gantung gaji, gantung increment, gantung. Akhir sekali, berapa harakat tu akhir tu. Akhir sekali, last resort, barulah pecat. Dalam kes Hasan Ali, pasal nak mempertahankan Islam, pasal nak mempertahankan akidah, pasal nak mempertahankan syariah, pasal nak mempertahankan akhlak, dia bukan digantung, bukan diberi amaran, tetapi terus dipecat dalam satu mesyuarat jawatan kuasa PAS Pusat. Pecat. Saya dipecat bukan rasuah. Saya dipecat bukan kerana minum di khalayak ramai, menunggang-menungging. Saya dipecat bukan kerana berdonggeng, berdansa dalam majlis-majlis. Saya dipecat bukan kerana saya mencuri, merompak, menyamun. Saya dipecat bukan kerana saya merogol orang. Saya juga tidak dipecat bukan kerana saya meliwat. Saya bukan melewat, tetapi saya dipecat pasal saya pertahankan Islam. Saya pertahankan bangsa saya, bangsa Melayu. Dan saya pertahankan institusi raja dan perlembagaan. Orang Melayu dikristiankan. Antara tempat di Malaysia ni yang jadi fokus ialah Nilai, Seremban, Senawang. Itu fokus. Kalau di Selangor fokusnya Shah Alam, Petaling Jaya, Kajang, Puchong. Itu fokus. Tadi dikatakan ada 1,000 orang mubaligh Kristian. Bilangannya lebih daripada 1,000 orang. Dulu yang paling banyak datang daripada United Kingdom. Yang paling banyak datang dulu daripada Holland, daripada Belanda. Yang paling banyak datang dulu daripada Denmark. Yang paling banyak datang dulu daripada Australia, daripada Amerika. Tetapi sekarang ini yang paling ramai mubaligh mereka daripada Korea Selatan, Filipina, Indonesia. Diorang datang, satu-satu pendakwah datang, assignmentnya 1 tahun. Datang 1 tahun, datang 1 tahun, ribuan tuan-tuan. Datang 1 tahun, datang 1 tahun, datang 1 tahun. Mereka akan datang ke kampung, ke desa. Mereka sudah diajar bahawa fokus mereka, target mereka. Orang Cina pun target mereka, orang India pun target mereka. Tapi the prime target utama mereka ialah orang-orang Melayu Islam. Itu target. Bahkan di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya ditubuhkan satu unit khas pendakwahan Kristian di kalangan orang-orang Melayu Islam di Selangor, di wilayah persekutuan. Tuan-tuan, apa mereka buat? Mereka datang cari dia punya target group. Target group yang pertama ialah orang miskin, orang fakir, miskin. Nak makan tak cukup, nak beli pakaian tak cukup, nak menyara anak tak cukup, nak mensekolahkan anak tak cukup.
Ini target yang pertama. Ada tak orang miskin di Kuala Pilah? Ada. Ada tak orang miskin di Seremban? Ada. Ada tak orang miskin di Senaling? Ada. Ada tak orang miskin di Johor? Ada. Ada tak orang miskin di Juasih? Ada. Ada tak orang miskin di Seri Menanti? Ada. Inilah prime target mereka. Nombor 2. Prime target mereka yang kedua ialah orang-orang sakit, terutamanya dipanggil sakit-sakit yang terminal, sakit yang tak ada harapan untuk sembuh, berlarutan bertahun-tahun. Mereka akan datang sebab terlantar di hospital, anak dah tak datang, mak dah tak datang, isteri dah tak datang, adik-beradik tak datang. Siapa menggantikan mereka? Mubalik Kristian yang datang. Tuan-tuan pergilah hospital Seremban. Tak percaya, pergi hospital Seremban. Hospital dibuka sekitar pukul 5 sampai pukul 7. Tuan-tuan pergi tengok. Terutama di ward yang dianggap sebagai pesakit-pesakit berat, sakit-sakit berat. Mereka akan mendakwahkan. Mereka hantar buah, mereka hantar kek. Mereka ajarkan Kristian. Tuan-tuan, saya sebut ni, kita termasuk saya menjadi potensi orang yang akan terlantar di hospital. Bayang kalau tak ada Quran bersama saya. Bayang kalau tak ada tradisi sembahyang bersama saya. Bayang kalau tak ada tradisi akidah bersama saya. Bayang kalau tidak ada tradisi syariat bersama saya. Bayang kalau tidak ada tradisi akhlak bersama saya. Apa nak jadi dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saya. Tuan-tuan, mati anak Adam. Tuan-tuan, saya nak sebut, mati di rumah tak ada orang Kristian, mati di rumah tak ada pengembang Kristian, mati di rumah tak ada mubalik Kristian. Tak tentu lagi kita boleh menyebut terakhir sebelum mata kita ditutup rapat. Tak semestinya Allah izinkan kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi dalam suasana kita terlantar di hospital. Mubalik datang, orang Kristian datang, nan datang, pastor datang, bawa goodies. Isteri kita dibagi hadiah, anak kita dibagi hadiah, pesakit dibagi hadiah. Pesakit dihiburkan dengan berbagai-bagai cara menghiburkannya. Pesakit didatangi, pesakit didekati, pesakit dikasihi, pesakit dicurahkan kasih sayang dan perhatian. Di Brunei, satu hospital yang saya pergi di Brunei, nama hospital Kuala Blight. Kuala Blight di Brunei. Hospitalnya tak besar, tuan-tuan dan puan. Dia punya katil dia dalam 216 katil. Tak besar. 216 ni kecil lah, tuan-tuan dan puan. Berapa pendakwah Islam yang diletakkan di situ, tuan-tuan? Berganti-ganti mereka. 9 orang, tuan-tuan. 9 orang. Berapa yang ada di hospital Seremban? Mungkin tak ada 2 orang. Bila saya pergi menyiasat DUMC, siapa yang marah saya? Allah marah betul. Sampai peringkat antarabangsa. Nama saya terjulang sampai peringkat antarabangsa. Kumpulan-kumpulan Kristian daripada Rom, kumpulan Kristian daripada Vatikan hantar satu watikah khas membantah saya dan teman-teman di JAIS melakukan penyiasatan kepada DUMC. Siapa lagi yang menentang di Malaysia? DAP. Siapa lagi yang menentang di Malaysia? PKR. Siapa lagi yang menentang di Malaysia? PAS. Bukan ulama PAS. Parasit dalam PAS.